Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersiaran bersama saya Zizi Mustafa dalam program Bual Bicara USIM hari ini. Warga USIM hari ini mengucapkan selamat datang kepada tetamu undangan khas kita, Dr. Shima dan Dr. Cik Mat, pensyarah daripada Fakulti Pengajian Bahasa Utama Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Baik, kehadiran Dr. Shima dan Dr. Cik Mat bersama kita pagi ini tak lain tak bukan adalah untuk perkongsian maklumat mengenai projek terkini mereka, iaitu pembangunan bahan pembelajaran berasaskan pendekatan didik hibur ke arah memperkasa pendidikan Islam dari universiti untuk komuniti. Apa khabar Dr. Shima, Dr. Cik Mat? Selamat datang ke SIM hari ini. Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Terima kasih USIM hari ini kerana sudi menjemput saya ke segmen ini. Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Teruja saya hari ini untuk bersiaran dengan Zizi Mustafa. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih daripada kami kepada tetamu khas kita kerana sudi ditemu bual dalam segmen khas Kapsul Minda dan Hati Rahsia Mukmin Sejati. Baik, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada pengenalan projek yang kita bincangkan kali ini. Mungkin Dr. Shima selaku ketua projek boleh berkongsi sedikit latar belakang pembangunan bahan pembelajaran berasaskan pendekatan didik hibur. Bagaimanakah tercetusnya idea untuk projek tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya projek ini dicetuskan melalui kursus pendidikan kreatif EAK 4193, di mana kursus tersebut diambil oleh pelajar-pelajar tahun 2 program Sarjana Muda Pendidikan Islam. Pelajar perlu hasilkan bahan pembelajaran pendidikan Islam yang bersifat kreatif dan inovatif sebagai tugasan projek berkumpulan mereka. Jadi dalam memikirkan apakah bentuk tugasan yang saya nak pelajar hasilkan itu, saya terfikir idea untuk minta pelajar hasilkan bahan bersifat didik hibur, iaitu drama pendek yang membawakan isu-isu dalam masyarakat. Dan oleh sebab mereka ni pelajar pendidikan Islam, mereka perlu rujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam ataupun DSKP. Tak kisah tingkatan berapa, tapi yang penting mereka perlu pastikan drama mereka itu selari dengan bidang dan tajuk dalam DSKP tersebut. Dan untuk pengetahuan penonton semua, projek ini kita ada elemen kolaborasi bersama industri. Memandangkan kami di fakulti tiada kepakaran dalam bidang perfilman seperti nak tulis skrip, nak shoot drama, nak edit video. Maka saya telah menjemput pensyarah daripada UiTM Puncak Alam. Mereka ni adalah penggiat seni juga. Untuk beri pendedahan kepada pelajar-pelajar saya asas menulis skrip dan juga menyunting video. Menarik sekali idea membawa elemen hiburan ke dalam pembelajaran serius. Jadi Dr. Shima, boleh tak Doktor jelaskan lebih sedikit maksud pendekatan didik hibur yang ada dalam projek ini? Oh ya, didik hibur atau edutainment ini merupakan satu kaedah pengajaran dalam bentuk hiburan sebenarnya. Tapi tujuannya sama, digunakan untuk mendidik, pada masa yang sama mengaplikasi pelbagai elemen teknologi dan hiburan seperti perisian multimedia, laman web internet, muzik, filem, permainan video dan komputer dan juga program-program dalam TV. Jadi dalam bahasa mudah, ini ialah gabungan elemen pendidikan dan hiburan. Sebab tu namanya didik hibur lah. Ya, dan dalam zaman sekarang ni, kita sebagai anggota masyarakat memang perlukan bahan-bahan pembelajaran tentang Islam yang bersifat simple, padat dan boleh diakses bila-bila masa yang kita nak. Jadi ikut masa yang kita ada lah. Sebab kalau nak pergi belajar tentang Islam di masjid ataupun surau-surau, kadang-kadang ialah kita ni tak sempat. Sekilas pandang macam ada sedikit sisi khidmat masyarakat dalam projek ni. Jadi soalan saya yang seterusnya, bagaimanakah projek didik hibur ini boleh menyumbang kepada masyarakat? Betul Cik Zizi, projek ini sebenarnya mengaplikasi konsep pengajaran berasaskan sulam, iaitu Service Learning Malaysia, University for Society. Jadi sulam ini menghubung kaitkan teori dan praktis
dengan penyelesaian masalah sebenar dalam komuniti, serta ia mengandungi elemen kasih sayang, kegembiraan dan saling menghormati. Dan bahan pembelajaran drama pendek yang dihasilkan ini memang ada elemen sulam, iaitu khidmat komuniti walaupun ianya bukan secara langsung. Sebab dalam drama pendek ini kita boleh lihat memang ada elemen penyelesaian masalah sebenar dalam komuniti, khususnya yang berkait dengan pendidikan Islam. Oh, begitu rupanya. Jadi memang dari awal ianya sudah mempunyai elemen khidmat masyarakat secara tak langsung. Teruja pula bila dengar perkongsian Dr. Shima. Baik, beralih kepada ahli projek yang bersama kita pagi ini, Dr. Cik Mat. Kalau melihat dari segi kepakaran Dr. Cik Mat ni dalam bidang bahasa Arab sebagai bahasa kedua, bagaimanakah doktor boleh menterjemahkan kepakaran doktor dalam didik hibur pengajian Islam ini? Oh, sebenarnya tim kami ini terdiri dari 8 orang ahli dalam pelbagai latar belakang dan bidang kepakaran. Dr. Shima adalah ketua projeknya dan kami semua bersama-sama mengembangkan idea projek ini berdasarkan ciri-ciri kelestarian selari dengan ciri-ciri maqasid syariah. Gabungan yang sangat menarik. Tapi mungkin penonton termasuk saya sekali tertanya-tanya mengenai kaitan kelestarian dan maqasid syariah. Boleh tak doktor terangkan lebih lanjut kaitannya dengan projek ini? Sesuatu projek sulam mesti ada elemen dan ciri-ciri pembangunan kelestarian atau dalam bahasa Inggerisnya Sustainable Development. Ini perlu diberikan perhatian. Jadi projek didik hibur menggunakan drama pendek ini sangat bertepatan dengan matlamat SDG yang keempat, iaitu pendidikan berkualiti yang menjamin pendidikan menyeluruh dan ekuiti serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua. SDG ini adalah Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Melayunya Matlamat Pembangunan Lestari. Ia diperkenalkan sewaktu persidangan United Nations Conference on Sustainable Development pada tahun 2012. SDG ini adalah rangka tindakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan mampan untuk semua bagi menangani cabaran-cabaran global yang kita hadapi, termasuk yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidaksamaan, perubahan iklim, kemerosotan alam sekitar, keamanan dan keadilan. Terdapat 17 matlamat yang saling berkaitan untuk memastikan tiada siapa yang ketinggalan. Pelbagai strategi digerakkan bagi mencapai kesemua 17 matlamat ini menjelang 2030. Baik doktor, nampaknya kita ada pemanggil di talian sekarang ya. Tentunya tertarik dengan topik perbincangan kita pagi ni. Jadi kita terima panggilan dahulu. Ya, hello. Hello, siapa di talian? Boleh perkenalkan diri? Hello, Assalamualaikum. Saya ni Datin Sri Markona ya. Tahniahlah Dr. Shima dan Cik Mat. Tu je saya dengar bila ada pihak yang berusaha nak hasilkan bahan-bahan pembelajaran tentang Islam dengan cara santai-santai macam ni kan. Tapi saya nak tahulah macam mana ya saya ni. Yelah maklumlah sekarang ni macam umur dah senja-senja ni kan. Boleh ke guna bahan yang doktor hasilkan tu Yelah nak pergi masjid ke, nak pergi surau ke, kelas agama ke, macam tak ada masa jugalah. Saya ni sibuk uruskan bisnes. Kadang-kadang nak dengar, yelah nak tengok video ke dalam kereta je yang ada masa kan. Bila driver bawa tu. Tapi hajat hati tu memang ada nak belajar. Jadi terima kasihlah ya bagi peluang saya tanya soalan macam ni. Waalaikumsalam. Ya, itu dia pemanggil kita hari ini, Datin Sri Markona. Terima kasih Datin kerana bersama kami. Semangat Datin Sri nak belajar agama. Jadi bolehlah saya minta Dr. Cik Mat untuk menjawab soalan daripada pemanggil kita tadi. Silakan. Wah, semangat macam ni yang memotivasikan kami untuk terus berinovasi dalam penyampaian pendidikan, terutamanya pendidikan Islam. Walaupun sibuk dengan pelbagai tanggungjawab, namun tetap bersemangat mencari ilmu sebagai bekalan ke akhirat. Tahniah Datin Sri. Soalan yang ditanya oleh Datin Sri itu sangat menarik dan ia merupakan antara ciri-ciri utama projek ini, iaitu elemen pembelajaran sepanjang hayat
di mana bahan pembelajaran dalam bentuk hiburan seperti drama pendek ini boleh digunakan oleh ahli komuniti untuk mempelajari ilmu asas Islam dalam bentuk santai dan bercorak hiburan. Dengan menonton drama pendek yang durasinya antara 10 hingga 15 minit, penonton dapat memahami, menghayati dan memanfaatkan bahan yang disediakan ini. Konsepnya, belajar pada bila-bila masa dan di mana jua. Ini satu bentuk pembelajaran secara informal dan yang paling istimewa, drama pendek ini boleh juga digunakan oleh guru sekolah, khususnya guru pendidikan Islam sebagai bahan pengajaran di mana mereka boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran agar menarik perhatian dan minat pelajar. Banyak sebenarnya kajian yang menunjukkan antara sebab pelajar kurang minat dengan subjek pendidikan Islam ialah pendekatan yang digunakan oleh guru yang dianggap oleh generasi alfa sebagai membosankan. Ialah zaman teknologi digital, pelajar zaman ini dikatakan paling cerdas dan terbuka jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan didik hibur ini, diharapkan dapat meningkatkan minat mereka untuk terus belajar, khususnya dalam memahami ilmu agama Islam. Dengan cara yang dekat dengan minat mereka. Itulah harapan kami melalui projek ini. Jadi ini strategi serampang dua mata doktor. Bahan-bahan yang dihasilkan boleh digunakan dalam setting formal seperti di sekolah, pada masa yang sama juga boleh digunakan dalam setting informal, terutama untuk golongan dewasa yang dah lama tinggalkan alam persekolahan tapi ingin terus belajar ilmu agama. Tapi doktor, dari sudut maqasid syariah pula, apakah kaitan projek ni dengannya? Oh, kaitan dengan maqasid syariah. Okey. Penonton yang dirahmati Allah sekalian. Begini, maqasid syariah seperti yang diterangkan oleh ulama usul fiqh, ianya merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan umat manusia. Terdapat 5 prinsip dalam maqasid syariah, iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Jadi projek pembangunan bahan pembelajaran pendidikan Islam menggunakan kaedah didik hibur macam drama pendek ini sebenarnya bertepatan dengan prinsip ketiga maqasid syariah, iaitu untuk memelihara akal. Islam sebenarnya mewajibkan setiap individu Muslim menuntut ilmu pengetahuan tanpa batasan masa, tempat maupun keturunan. Memelihara akal ini dituntut supaya manusia terus maju dan berkembang dalam meningkatkan ketakwaan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar dan terus belajar agar segala isu dalam masyarakat Islam seperti berleluasanya tuduhan-tuduhan palsu terhadap Islam, keraguan terhadap sesuatu hukum yang telah ditetapkan dalam syariat, sikap was-was terhadap sesuatu suruhan atau larangan dalam Islam dapat diterangkan dan diajar kepada masyarakat. Bukan sahaja kepada masyarakat Islam, bahkan kepada masyarakat bukan Islam juga. Alhamdulillah, tak sabar pula saya nak tunggu drama pendek terbitan program pendidikan ni. Semangat rasanya nak belajar sambil berhibur. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Cik Mat atas penerangan yang sangat jelas tentang kaitan elemen pembangunan kelestarian dan juga prinsip maqasid syariah yang diketengahkan dalam projek ini. Kita beralih kepada ketua projek, Dr. Shima. Soalan terakhir hari ini, Doktor. Bagaimanakah Doktor rasa projek penghasilan drama pendek ini mampu untuk pergi lebih jauh? Apakah perancangan masa hadapan? Dan jika diizinkan olehnya, apa yang Doktor dan tim Doktor akan lakukan? Ini part yang paling seronok saya nak jawab. Sebenarnya kami semua berangan-angan drama pendek dalam bahasa Melayu ni dapat dialih bahasa kepada pelbagai bahasa asing yang ada di fakulti kami. Ya, kami ada bahasa Mandarin, Jepun, Perancis, bahasa Arab, selain daripada bahasa Inggeris lah. Jadi, sebab dengan buat begitu, projek ini boleh libatkan kumpulan pelajar yang lebih ramai. Dan pelajar sebenarnya boleh mantapkan penguasaan bahasa asing mereka jugalah. Dengan cara mereka menterjemah skrip drama sedia ada ini ke dalam bahasa asing. Jadi secara tidak langsung,
drama alih bahasa ini boleh mensasarkan kumpulan penonton dan ahli masyarakat yang lebih meluas. Bukan untuk orang Melayu saja, kaum Cina, India dan lain-lain boleh sama-sama memahami tentang Islam dengan cara yang mudah dan menghiburkan. Dan lagi satu, saya nampak peluang untuk menjana pendapatan juga boleh dibuat oleh projek ini. Untuk fakulti, untuk universiti dan mungkin juga untuk pelajar saya. Mereka boleh jadi YouTuber terkenal macam Sugu Parvitra tu kan. Pelajar boleh dapat duit sampingan dan dapat pahala yang berpanjangan juga. Jadi, tapi yang paling penting bagi saya dan tim projek ini, niat kami adalah untuk memperkasa pendidikan Islam. Dan projek ini sebenarnya adalah bingkisan sumbangan khidmat bakti universiti untuk komuniti. Baiklah, penonton yang setia bersama kita pagi ini, demikian perkongsian daripada tim projek pembangunan bahan pembelajaran berasaskan pendekatan didik hibur ke arah memperkasa pendidikan Islam dari universiti untuk komuniti. Sekali lagi, warga USIM hari ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua tetamu khas kita, Dr. Shima dan Dr. Cik Mat. Sebagai penutup segmen kita pagi ini, terimalah sedutan beberapa video trailer drama pendek yang telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar pendidikan USIM untuk tontonan dan hiburan penonton sekalian. Sekian daripada saya, Zizi Mustafa, hos anda pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sepanjang aku kahwin ni, Syafiq tak pernah minta aku jadi imam? Sebagai perempuan, boleh imamkan jemaah dan makmum lelaki. Betul juga tu. Kenapa pula tak boleh kan? Kita lelaki ataupun perempuan sama saja, tiada beza. Mereka kata kita sebagai wanita diadili. Hakikatnya, mereka merendahkan martabat kita sebagai wanita Islam. Hei, lelaki dan perempuan tu sama saja tau. Kalau awak rasa diri awak tu betul sangat, awak bagi saya sebab yang kukuh. Kenapa perempuan tak boleh jadi imam? Sedangkan Rasulullah sendiri mengangkat martabat wanita. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Lelaki sentiasa menjadi pemimpin kepada wanita. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, Ya Allah, iaitu panas ya agama Allah, Islam ya Allah, bagi aku peluang adalah ya Allah. jalan yang betul dan lurus. Ya Allah. Nak minta tu tunggulah aku kaya sikit, barulah boleh minta sumbangan kat aku. Aduh, aku tadi baru lepas maki orang sumbangan tadi. Demi Allah, dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat tidak lain hanyalah seperti seseorang mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Maka lihatlah apa yang berkesan di jarinya, yakni ketika diangkat. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah dengan kayanya jiwa. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا